Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Injin Garso Sang Tulodo, ING Maju Manggun Karso. Tut Wuri Handayani, di depan menjadi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong kemauan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zatin Nuha dengan NPM 2403010021. Di sini saya akan membahas tentang penilaian dan evaluasi dalam pendidikan. Penilaian ialah suatu proses pengumpulan informasi mengenai hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah mereka capai. Adapun evaluasi ialah suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan data dari penilaian. Tujuan dari penilaian ialah yang pertama, mendiagnosis kelemahan dan kekuatan siswa. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa dan guru. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Adapun ciri-ciri penilaian yang baik ialah yang pertama, valid. Memastikan hasil penilaian sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Yang kedua, reliable, ialah menjamin konsistensi hasil sehingga siswa percaya pada keadilan penilaian. Yang ketiga, praktis, memudahkan implementasi penilaian tanpa beban berlebihan, baik itu kepada guru maupun kepada siswa. Yang keempat, adil, memastikan penilaian inklusif untuk semua siswa, termasuk untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi penilaian dalam pendidikan memiliki 5 jenis, yakni yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian diagnostik, yang keempat penilaian alternatif, dan yang kelima penilaian otentik. Di sini saya akan membahas 3 jenis metode penilaian dalam pendidikan. Yang pertama, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ialah penilaian yang dilakukan pada awal pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan awal siswa. Contoh penilaian diagnostik yang bisa kita lakukan ialah dengan pretest. Yang kedua, penilaian formatif. Penilaian formatif ialah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran yang mana dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran yang baru saja disampaikan. Contoh penilaian formatif yang bisa kita lakukan ialah yang pertama, kuis, yang kedua, diskusi kelompok, dan yang ketiga yakni pekerjaan rumah atau PR. Ketiga, penilaian sumatif. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran, yang mana dimaksudkan untuk menilai keberhasilan siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran. Penilaian ini dapat digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Contoh penilaian sumatif ialah ujian akhir atau proyek besar. Perbedaan evaluasi dengan penilaian. Definisi daripada penilaian sendiri ialah suatu proses pengumpulan informasi tentang pembelajaran siswa. Adapun definisi dari evaluasi sendiri ialah proses analisis hasil penilaian untuk membuat keputusan. Tujuan pada penilaian ialah memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran. Adapun tujuan dari evaluasi ialah menilai efektivitas program pembelajaran. Fokus daripada penilaian ialah proses belajar siswa. Adapun fokus dari evaluasi ialah hasil pembelajaran atau efektivitas program. Waktu pelaksanaan penilaian ialah selama atau setelah pembelajaran atau bisa dilaksanakan sebelum pendidikan itu dimulai. Berarti di situ melaksanakan penilaian diagnostik. Waktu pelaksanaan evaluasi ialah setelah pembelajaran atau
program itu selesai dilaksanakan. Adapun hasil daripada penilaian ialah data atau informasi tentang kinerja siswa, misalnya berupa nilai. Adapun hasil dari evaluasi ialah kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Adapun contoh daripada penilaian ialah diskusi kelompok, pekerjaan rumah, ujian akhir, atau proyek besar yang diberikan oleh guru kepada siswa. Adapun contoh dari evaluasi ialah menilai keberhasilan program remedial. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian evaluasi dalam pendidikan ialah suatu proses kegiatan sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas nilai dan arti pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru melaksanakan pembelajaran. Sekian dari saya, kiranya ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.